Okey, kembali sama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Pastinya segmen seterusnya ni Hani, pastinya ramai akan tertarik. Khususnya kalau kita nak cakap berkenaan kesihatan dan juga kecantikan diri. Pastinya impak kesihatan diri kepada kulit sangat penting untuk kita, sebab semua orang mengimpikan kulit yang cantik, kulit yang tak ada masalah, dan kata forever young. Dan izin Tapi kita nak tahu macam mana sebenarnya kesihatan diri kita juga terselah bila kita tengok kondisi kulit kita. Jadi nak tahu informasi lanjut bersama dengan pakarnya pada waktu ini, kita bersama-sama Dr. Muhammad Aizul Hafizi Ismail, Doktor Perubatan dan Estetik. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Hani and Munawar. Ya, okey. Doktor, cerita pasal kulit ni kan. Apa perkaitannya kesihatan tubuh badan kita dalaman ini bila kita tengok terzahirnya di kulit kita juga? Sebab ada setengah orang, dia memang born, lahir dengan kulit yang memang sedia cantik, tak ada masalah. Setengah orang dia macam-macam ada masalah isu. Silakan, Doktor. Okey, sebenarnya perkaitan antara kesihatan dalaman, pemakanan dan juga kesihatan kulit ni adalah faktor yang paling besar. Alright, contohnya adalah pemakanan. Sebenarnya pemakanan adalah yang mempengaruhi kesihatan kulit, especially untuk masalah seperti masalah jerawat. So biasanya masalah yang paling ramai orang hadapi sekarang ni adalah masalah jerawat. So masalah jerawat ni adalah masalah yang faktor utama dia biasanya hormon, kedua adalah pemakanan. So pemakanan ni sebab tu kita kena sentiasa jaga dengan pemakanan yang sihat, sebab kulit ni adalah satu organ yang paling besar dalam badan kita. So bila organ yang paling besar ni, kesihatan kulit sama dengan kesihatan dalaman. So pemakanan dengan makanan yang low glycemic index, contohnya makanan yang kurang gula. Sebab gula ni bila dia masuk dalam badan kita, dia menjadi racun kepada badan kita. So dia sangat tak bagus untuk badan, dan bila kalori yang tinggi, dia juga boleh menyebabkan masalah seperti jerawat ataupun masalah lain-lain, especially masalah di muka, dan juga masalah jerawat ni berpunca daripada pori yang terbuka, minyak dan sebagainya. So sekiranya kita makan makanan yang berminyak semua, dia boleh menyebabkan faktor jerawat breakout especially. Okey, Doktor, selain faktor pemakanan, bagaimana juga kita nak kaitkan kesihatan kulit ini dengan ialah untuk kita sentiasa bersenam, melakukan aktiviti fizikal, bersukan dan sebagainya. Bagaimana ianya membantu sebenarnya? Okey, sebab bila kita bersukan, biasanya kita akan berpeluh. So bila kita berpeluh, kita punya postur pori itu mengelakkan daripada clogging ataupun tersumbat. Sebab biasanya contoh masalah jerawat, definisi jerawat tu sebenarnya adalah masalah pori yang tersumbat. Bermula dari pori yang tersumbat, bakteria masuk ke dalam pori yang tersumbat tersebut menyebabkan jerawat. So bila untuk elakkan masalah pori yang tersumbat, dia antaranya adalah dengan bersenam. So bila kita bersenam, kita punya lemak berkurangan dalam badan kita, kesihatan badan kita meningkat, kita punya immunity meningkat. So untuk orang yang ada masalah alahan contohnya, so it will boost our immunity. So bila immunity kita meningkat, keadaan kulit kita pun menjadi lebih sihat dan juga lebih cantik. Kan itu perlu kita untuk berpeluh untuk memastikan segala toksin-toksin itu dapat keluar daripada ni. Kalau tidak, yang tak bersenam ni tak berpeluh, jadi itu yang macam tersumbat dan di dalam kulit kita itu. Okey, satu isu masalah kulit ni adalah berkaitan dengan jera juga. Tapi kalau kali kita bincang tentang jerawat, tapi bila bagi wanita lah khususnya bila rasa jeragat. Ini macam mana pula sebenarnya? Okey, kalau jeragat ni dia berbeza sikit dengan jerawat. Kalau jerawat biasanya faktor dia adalah pemakanan dan hormon. Kalau jeragat, musuh utama kita adalah UV light ataupun sinaran matahari. So sinaran matahari ni dia menyebabkan kita punya pigment cell yang kita panggil sebagai pigment yang berwarna hitam tu deactivated. Maksudnya dia sepatutnya dia menjadi warna kulit yang sama, tetapi dia activate menjadi lebih gelap. Kalau wanita biasanya masalah ni disebabkan oleh faktor hormon juga, especially kalau selepas bersalin, tak pakai sunscreen. So pelindung UV ni sangat penting. Hujan ke, ribut ke, salji ke, kita wajib pakai sunscreen sebab dapat melindungi daripada UVA dan juga UVB, yang mengelakkan daripada activated kita punya melanocyte cell tu nama dia kepada melanin yang berwarna hitam. Okey. Lagi-lagi kepada individu yang sentiasa terdedah dengan pekerjaan, lampu, cuaca yang panas dan sebagainya. Okey, Doktor, ramai juga yang nak tahu berkenaan dengan pengambilan vitamin C. Dia mengaitkan kalau kita ambil vitamin C ini, kita boleh mendapatkan kulit yang lebih cantik dan juga sihat. Jadi bagaimana dengan pengambilan yang sebenar, yang sesuai sebenarnya, Doktor? Okey, pengambilan vitamin C sebenarnya memang bagus sebab
sebab dia mengandungi antioksidan. So antioksidan ni sangat penting dalam badan kita sebab dia melawan free radical. Free radical ni yang kita panggil sebagai contohnya racun lah dalam badan kita. So dia akan neutralize all those free radical, mengelakkan kulit kita daripada kusam dan juga dia membantu pembentukan sel kulit baru. Sebab sel kulit kita, especially sel kulit sel kulit kita dia akan degenerate, maksudnya dia akan hilang dalam masa 21 ke 28 hari. So setiap kali pembentukan sel kulit baru tu dia membentukkan bantuan-bantuan daripada makanan yang sihat dan juga some micronutrient seperti vitamin C juga. Okey, dari segi kuantiti pengambilan vitamin C itu bagaimana? Ada 1000 mg, ada 500 mg. Actually 500 mg to 1000 mg is cukup untuk badan kita. Selain itu pemakanan dia tak semestinya suplemen daripada vitamin C itu saja. Sebenarnya daripada makanan yang tak diproses seperti buah-buahan, orange, limau dan sebagainya sebenarnya lebih bagus, lebih natural, lebih banyak absorption kepada badan kita. Okey, baik. Dan cara pengambilan untuk vitamin C contohnya kan, kita ada banyak yang dijual di pasaran. Dan masa yang sama juga ada yang buat IV drip dan sebagainya. Adakah itu lebih baik? Secara umumnya secara umumnya kalau di Malaysia tiada rawatan IV drip yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebab dia bukan nak kata dia terlalu membahayakan ke apa, sebab biasanya tiada IV drip yang didaftarkan yang kita tahu dia punya dos yang tepat. Sebab kalau berlebihan penggunaan vitamin C kadang-kadang boleh menyebabkan masalah batu karang. Sebab tu kadang-kadang kena hati-hati bila ambil vitamin C drip. Memang benda tu ramai yang buat untuk dapat cantik, tapi saya rasa sekarang trend vitamin C tu nampaknya dah semakin berkurang. Mungkin kesedaran especially daripada media apa semua dah tak ada saya rasa orang mengambil secara sendiri. Ya, betul. Jadi secara umumnya suplemen tu penting lah maknanya. Secara umumnya suplemen. Pada saya suplemen sebab nama pun suplemen dia adalah supplementary, tambahan. Yang paling major adalah makanan utama kita tu, makanan yang sihat tu. Okey, bagaimana doktor kita nak tahu suplemen itu sebenarnya baik untuk kesihatan kita? Bagaimana dari segi pemilihan produk yang sesuai untuk kita? Produk yang sesuai sebenarnya suplemen kita tak perlu banyak, cukup dengan multivitamin dan juga vitamin C saja sudah mencukupi. Yang lain saya rasa lebih kepada pemakanan yang seimbang, diet yang seimbang. Okey, doktor, kita sudah maklum kita ni mempunyai pelbagai jenis kulit. Ada yang kulit berminyak, kulit sensitif, kulit kering dan sebagainya. Jadi pastinya ramai dalam kalangan masyarakat di luar sana nak tahu apa antara produk yang sesuai dengan kulit mereka, doktor. Yalah, takut nanti tukar-tukar produk lain pula jadi kulitnya. Jadi saranan doktor bagaimana? Okey, saranan saya untuk yang selamat untuk semua orang, tak kisah kulit berminyak ke, combination ke, dry skin ke, adalah penggunaan basic skincare. Basic skincare ni cuma ada 3, iaitu waktu pagi kita pakai cleanser dan juga pelindung UV ataupun sunscreen, dan juga malam kita wajib pakai moisturizer. Add on kalau kita ada bermasalah, contoh kalau kita masalah jerawat ataupun masalah jeragat, kita boleh pakai serum. Macam toner bukan satu skincare yang wajib, adalah additional untuk menyegarkan kulit dan menstabilkan pH saja. Tapi kebanyakan cleanser di pasaran sekarang ni dengan new teknologi sekarang ni dah cukup untuk menstabilkan pH kulit kita. Okey, baik. Diharapkan dia dapat jawapan sebab ramai mungkin yang banyak yang buat argument ni berkaitan dengan penggunaan toner ni. Ada yang kata perlu, ada yang kata wajib dan sebagainya. Betul. Tapi ikut kepada pencuci itu sendiri. Biasanya pencuci itu dia dah cukup banyak dekat pasaran, saya tengok dia dah cukup stable untuk membersihkan kulit. Okey, baik. Jadi secara umumnya, apakah tip terbaik untuk seseorang tu mulakan? Contoh, kalau dulu saya dengar, kalau untuk bagi seorang perempuan wanita, umur 21 tahun dah mula proses penuaan. Itu tu lah. Dan untuk lelaki mungkin masalah awalnya adalah jerawat pada usia remaja. Jadi apa
tip yang terbaik yang boleh dipakai oleh semua orang, tak kira apa pun kondisi kulit mereka, untuk permulaan. Ataupun mungkin dah berumur, dia kata saya nak jaga kulit saya sekarang, saya dah terlewat ni tapi saya nak cuba juga. Since kita discuss pasal kesihatan, pemakanan semuanya, dia apa pun dalam badan kita ni bermula dengan pemakanan. Macam saya sendiri hari-hari merawat orang masalah jerawat, jeragat dan sebagainya. Biasanya rawatan tu penting, tetapi sebenarnya adalah bermula daripada pemakanan yang sihat. Sebab banyak pemakanan, contoh kita panggil sebagai inflammatory food. Inflammatory food ni adalah makanan yang menyebabkan keradangan seperti processed food, fast food, makanan bergoreng dan sebagainya ni. Dia boleh induce kita punya sebum ataupun sebaceous gland, minyak kita tu menjadi lebih banyak. So pemakanan yang sihat dan juga basic skincare asas tu yang paling penting. Dan jangan salah menggunakan skincare. Salah guna tu yang tak pasti, sebab kita tahu OTC, over the counter tu banyak. Jadi kita akan ikut agak-agak aja. Kulit saya macam ni, macam agak-agak. Tapi lebih baik jumpa dengan pakar, tahu kondisi kulit yang sebenar. Betul, sebab kita pun sekarang ni banyak teknologi scan muka dan sebagainya. Kita memang boleh tengoklah keadaan kulit kita. Okey, doktor. Sekarang ni kita sedia maklum semua orang nak mempunyai kulit yang lebih cantik, lebih sihat. Bukan saja perempuan tapi juga lelaki dalam masa yang sama. Jadi doktor, bagaimana pandangan doktor terhadap situasi sekarang ini? Ialah ada dalam kalangan kita yang mungkin nak cepat cantik, nak cepat nampak putih dan sebagainya, pergi berjumpa dengan individu-individu yang tidak bertauliah, doktor, untuk mendapatkan rawatan. Pandangan pandangan saya biasanya bahayalah bila kita dapatkan pandangan daripada orang yang salah. Kadang-kadang recommendation tu pun ada sedikit tak betul, tapi biasanya pada saya setiap orang dia ada knowledge dan juga kelebihan masing-masing. So saya rasa lebih elok dapatkan pandangan seorang doktor ataupun seorang yang lebih dermatologis atau sebagainya, yang lebih tahu mengenai keadaan kulit, especially untuk kulit yang bermasalah. Kalau kulit tak bermasalah, dapat daripada beauty consultant, di drugstore ataupun sebagainya, sebenarnya saya rasa tidak ada masalah sangat pun. Sebab dia orang pun ada knowledge yang patut kita hormati. Ya, pastinya. Okey, secara umumnya juga kan, sebab ada setengah orang kata, saya daripada kecil sampai besar saya tak pernah pakai apa-apa skincare. Itu adakah sesuatu yang mustahil ataupun tidak bagi seseorang tu? Macam memang tak ada guna rejim skincare itu sendiri? Mustahil hanya, especially lelaki. Kan? Daripada memang tak pernah pakai kan? Tapi kulitnya elok je. Lelaki dia ada yang saya perasan kan, ramai setengah lelaki yang dia ada tuah. Dia memang pakai sabun mandi je untuk cuci muka, tetapi kulit memang tak ada masalah langsung. Yang itu disebabkan oleh faktor kesihatan, dilahirkan dengan kelebihan kulit yang sihat, iaitu dia punya sebaceous gland ataupun gland kelenjar peluh atau kelenjar minyak dia itu tak terlalu aktif macam setengah orang. Ada orang umur 12-13 tahun dah terlalu aktif sampai keluar jerawat batu yang banyak. Ada orang seumur hidup tak pernah ada jerawat. Macam saya sendiri, walaupun saya memang pakai basic skincare tadi, tapi saya juga tak pernah ada jerawat. Kalau ada pun 1-2 yang rarely happen. Okey, dia macam rezeki juga untuk dapat kulit yang cantik ni. Tapi sebenar-benarnya untuk kita dapat kulit yang lebih cantik ataupun kita nak jaga kesihatan kulit kita, kita perlu ada regimen tersendiri. Yang paling penting bersih. Itu yang paling utama, bersihkan kulit wajah kita tu juga. Bersih dan sihat, Hani. Banyak sebenarnya tips-tips yang kita belajar daripada doktor pada pagi ini. Mungkin doktor, untuk kesimpulannya doktor, boleh kita kongsikan sikit kata-kata kepada masyarakat di luar sana, kepentingan untuk kita menjaga kesihatan diri melalui pemakanan juga gaya hidup yang sihat. Okey, nasihat saya, kesimpulannya, penjagaan diri, gaya hidup yang sihat itu adalah sangat penting, especially daripada segi pemakanan. Kedua, cuba minimalkan penggunaan barang-barang penjagaan kulit ataupun skincare, berbalik kepada skincare yang asas saja. Ketiga, jangan terlalu obses untuk mengikut trend, sebab we are born dengan kelebihan yang masing-masing. Kadang-kadang ada setengah orang ada kulit yang cantik, ada setengah orang ada badan yang cantik. So just celebrate it. Dan bersyukur dengan apa yang kita ada. Baik. Jadi itu kan dapat dimanfaatkanlah pada semua ya. Dan yang paling utama adalah untuk kita mengambil ilmu yang telah pun dikongsikan oleh seorang pakar, bukan mereka yang di luar acah-acah pakar tu. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih pada Dr. Muhammad Aizul Hafizi Ismail, Doktor Perubatan Estetik, bersama kita pada waktu ini berkongsi tentang impak kesihatan diri kepada kulit. Terima kasih doktor. Terima kasih. Dan seterusnya